okey beritahu cikgu. Cikgu akan bagi link YouTube macam semalam lah, jadi awak boleh tengok balik yang kita dah belajar hari ni, okey. Alright, so kita bincang 1.2, tutorial 1.2. Okay, ready semua dengan jawapan awak dalam buku latihan? Untuk belajar 5 SPI, cikgu rasa Cikgu Nazia pun dah bagi tahu kita guna 2 buah buku lah, buku tulis yang panjang tu, buku nota dan juga buku latihan. Okey. Jadi awak tak ada kertas 3, bermaksud kita ada ujian amali lah. Macam mana kita nak buat ujian amali tu, awak sendiri pun belum naik sekolah, jadi kita tunggulah naik sekolah nanti baru cikgu terangkan lah. Okey, jadi awak kena ada 2 buku sekarang ni, buku latihan dan juga buku nota. Dan cikgu harap awak dah buat nota. Tak kisah nak berpandukan PowerPoint cikgu bagi ni pun boleh. Ataupun nak ikut buku teks ataupun nak ambil daripada internet ke, tak kisah. Buatlah cara mana pun asalkan kemas dan awak faham. Okey, kalau nak buat nak bertaip, contoh kan ada sekolah kawan cikgu punya pelajar, dia buat macam dalam bentuk pamphlet comel-comel. Kemudian dia print, dia tampal dalam buku dia. So tak kisah macam mana pun, tapi yang penting awak menaip sendiri. Sebab cikgu ada sen hari tu kan, kenapa pentingnya kita menulis ataupun menaip lah, kalau sekarang ni menaip pun boleh. Okey, jadi kenapa kita menulis? Secara tak langsung kita membaca. Maksudlah kalau kita menaip, maksud kita sambil menaip kita membaca. Bukannya ambil daripada orang lain punya. Okey, kalau kita copy orang lain punya, bermaksud kita tak membaca, kita tak membaca lah, kita just print tampal. Okey. Jadi kalau awak nak baca cantik, kemas-kemas, nak tampal kertas-kertas warna-warni, nak menulis kertas warna-warni, tak kisah, terserah dekat awak. Asalkan awak suka dengan nota awak. Okey. Alright. Jadi buku pertama untuk nota dan buku kedua untuk latihan lah. Latihan yang cikgu akan bagi. Macam hari tu dah ada 2 ke 3 dah latihan, cikgu dah bagi. Pelajar akan salin soalan dan jawab. Okey. So kita mulakan dengan latihan 1.2 sebelum kita masuk 1.3. Okey. Boleh nampak tak? Jelas tak? Okey. Okey, ini tutorial 1.2. Okey, Raja menunjukkan seorang budak lelaki menarik sebuah kotak. Okey, berapakah pecutan kotak itu? Apa formula pecutan? Kita nak cari mana? Nak cari pecutan tu daripada formula yang mana satu? Kalau melibatkan daya, melibatkan listrik. Kita nak guna formula mana satu? Yes. Ya, betul. Kita guna F sama dengan MA. Okey, cikgu dah ajar macam mana kita nak buat leraian daya. Ini adalah daya paduan. Dan cikgu akan mula dengan X. X mesti bermula daripada ekor daya paduan. Okey, daripada ekor. Buruk kau. Belah cikgu Okey, sini. Ini adalah komponen X. Dan tegak ke atas, ini adalah komponen Y. Ini adalah 90 darjah. Okey, dapat soalan macam ni, bentukkan dulu segitiga bersudut tepat. Okey, soalan tanya, pecutan. Pecutan mestilah arah mana? Arah lelaki ni bergerak, arah kanan. Yang 5 Newton ni apa? Dia punya frictional force. Yeah, daya geseran iaitu daya yang menentang arah gerakan kita ni. Okey. Macam mana cikgu nak cari Fx? Ini sudut. Fx ni adalah adjacent, bersebelahan. Okey, bersebelahan. Dan diberi ni apa ni? Hypotenuse, betul tak? 30. Jadi cikgu nak pakai apa? Cos. Yes. Tengok cos adjacent over hypotenuse. Jadi kita pakai cos 60 darjah. Adjacent kita adalah komponen X. Bahagi dengan hypotenuse adalah 30 Newton. Sini pindah. Dapat 30 cos 60 darjah, kita akan dapat Fx lah. Berapa awak dapat Fx? Berapa Fx awak? 15. Berapa? 15. Okey, tengok sekejap. Okey, 15. Okey, kita dapat sini 15 Newton. Ini 15 Newton. Jadi
kita kena cari daya bersih. Daya bersih, okey, F sama dengan A. F ini adalah daya bersih. Daya yang besar tolak daya yang kecil iaitu daya geseran. Jadi 15 tolak dengan 5. Jisim kotak itu adalah 4 dan kita dapat cari pecutan kita. Okey, jadi 10 sama dengan 4A. So kita akan dapat nilai A lah. Dapat tak semua? Dapat. Okey, dapat A kita adalah 2.5 meter saat negatif 2. Okey. Alright, so cikgu boleh teruskan dekat buku latihan awak tu, awak tulislah jalan kerja yang lengkap lah. Jadi kalau kawan nak pinjam buat rujukan ke, dia boleh tengoklah cara awak dan dia faham. Okay. Alright. Okay, yang ni seorang wanita menolak sebuah troli. Okay, jumlah daya ke bawah ialah, alright. Tengok daya paduan, dia menolak. Ini daya paduan ini, menolak. Okay, kita nak buat X, mesti mula daripada ekor daya paduan. Ini X kita. Dan ini adalah Y kita. Ya Allah buruknya. Ini Y. Okey. Jadi dia tanya jumlah daya ke bawah. Ini MG. MG kita pun ke bawah dan FY kita pun ke bawah. Jadi kalau arah yang sama, kita kena buat macam mana? Tambah ke tolak? Tambah. Yes. Jadi jawapannya A. FY FY sama dengan MG. Yes. Okey, itu daya paduan. Okey, itu FY kita. Fx kita dan kita punya berat menghala ke bawah lah sebab tarikan graviti. Jadi arah sama, W sama dengan Fx ataupun mg sama dengan W sama dengan Fy ataupun mg sama dengan tambah dengan my. Okey. mg tambah dengan Fy. Okey. Ini kertas 2 bahagian A, soalan struktur. Okey, ada 2 rajah kat sini. Okey, 1 tolak, 1 tarik. Okey, dia tanya arah tindakan daya F yang dikenakan oleh pekebun itu pada bahagian pemegang kereta sorok itu untuk menggerakkannya. Arah daya dia. Jadi, kita tengok kat sini. Okey, cikgu suka macam ni tau. Daripada daya paduan ni, okey, daripada daya paduan dia tolak kan? Okay, dia tolak, sekejap Okey, dia tolak ke bawah. Jadi, cikgu akan mula dengan X. Daripada ekor daya paduan. Dia tolak ke sinilah. Jadi ini Fx cikgu. Dan menuju ke bawah, ini adalah Fy. Ini 90 darjah. Okey, dah nampak tak Fy ni sama dengan W dia. Okey, kalau yang ni pula, dia tarik. Okey, dia tarik. Ni daya paduan. Ekor daya paduan, sambung kita buat Fx. Kemudian ke atas, ini adalah Fy. Nampak tak Fy dengan berat ni tak sama arah. Satu atas, satu bawah. Jadi awak rasa mana senang, nak tolak ke nak tarik? Mana lagi senang, nak tolak ke nak tarik? Saya rasa tarik. Okey, kalau tolak kan, ini dah lah berat. Kita tolak lagi, berganda berat dia. Susah tak nak tolak troli tu? Susah. Susah. Troli pula, kereta sorong. Kalau macam yang ni kita angkat, berat ni akan ditolakkan dengan Fy. Jadi daya bersih kita kurang. Okey. Alright, kita tengok sini arah tindakan Fy. F, okey, ni yang cikgu dah lukis tadi lah. Okey. Okey, jadi dia tanya mana yang lebih senang untuk untuk gerakkan kereta sorong ni kan. Jadi rajah ni lah senang sebab komponen Fy ke atas. Dia punya berat dia ke bawah. Jadi kita dapat daya bersih dia lebih kecil. Kalau ni daya bersih dia katakan ni 50 Newton. Ini katakan 10 Newton. Dah jadi 60 Newton. Kalau ni 50 Newton, yang ni Fy dia 10 Newton, kita tolak dapat 40 Newton. Jadi lebih senang kita tarik dia. Ini adalah daya bersih. Okey. Sebab arahnya bertentangan. Boleh faham tak yang bahagian A kertas 2 ni? Boleh tak? Apa hal pun cikgu nak awak pandai buat leraian daya. Kita mulakan dengan daya paduan. Kemudian kita ikut Fx dan kemudian Fy. Okey. Teruskan lagi.
Alright, yang ni. Kotak ni berisi 43 kg, satah dia bersudut 20 darjah. Daya geseran adalah 147 Newton. Apakah maksud daya geseran? Okey. So daya geseran adalah daya yang menentang arah gerakan lah. Okey, daya yang menentang gerakan. Okey. Kalau ini daya geseran yang menentang ni, kalau ini daya geseran, so ini daya ke depan dia lah. Okey, tanda dah labelkan daya Wx dan Wy. So yang ni cikgu dah ajar hari tu, satah condong. Okey, ini berat mesti menghala ke bawah arah tarikan graviti. Cikgu, Ya. ada orang request. Cikgu rasa cikgu dah set tau, dah set auto tau. Sekejap cikgu stop kejap, cikgu kena accept dulu. Macam mana ni? Sekejap Okay. Dah. Ada lagi tak? Alright. Sianya tak dapat set tadi sebab cikgu bila cikgu dah buka PowerPoint tu, cikgu tak nampak dah siapa-siapa yang request nak masuk. Harap semua dah masuk 40 orang ni baru kelas, kalau ikutkan baru satu kelas ni. Mana lagi ni? Okey. Okey, cikgu sambung sebelum kita masuk bab 1.3. Okey, kejap. Okey, sambung balik. Alright. So daya geseran tadi, daya menentang gerakan. Okey, dia suruh labelkan daya Wx dan Y. So seperti yang kita tahu, yang bertindak 90 darjah dengan objek ini adalah daya normal Okey, kemudian cikgu dah ajar tarikkan ke bawah untuk cari Fy ke bawah macam ni. Okey, ini adalah komponen X. Ini Wx yang selari dengan satah. Ini adalah Wy. Okey. Kemudian cikgu akan bentukkan dia segitiga. Macam ni lah, macam ni. Okey. Dan cikgu dah terangkan hari tu. Kenapa kat sini 20 darjah sama macam 20 darjah. Okey, sama macam sinilah. Okey. Okay, 20 darjah kau. Sekejap 20 darjah. Okey. So ini yang dah dibesarkan di sini. So Wx kita kenapa pakai sin dan Wy kita kenapa pakai cos pun cikgu dah terangkan. Ini 90 darjah. Ini daripada sini dibesarkan ke sini. Okey, tapi sebelum tu dia suruh, yang ni dah settle kan? Okey, labelkan Wx, Wy tak ada masalah. Okey, Wx, ini Wy, Wx tak ada masalah. Okey, dia suruh hitung daya paduan selari dengan satah. Apa maksud selari dengan satah? X ke Y? X, cikgu. Yes. So nak cari X yang ni. Yang ni samalah macam yang bawah ni, selari. Okay, sebab kita kena guna segitiga. Senang kita nak cari kan. Ni 20 darjah. Okay, jadi ini adalah opposite. Opposite, so kita guna so lah, betul? So, sin sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse kita ni berat kotak. Kotak kita, dia bagi tak? 43 kg. Jadi W sama dengan mg. Jadi ini kita tahulah 43 darab 10 kan? 430 Newton. Macam tu. Okey, so dari sini nak cari sin. Okey, sin so ni sin 20 darjah. Opposite kita adalah komponen X. Bahagi dengan hypotenuse kita adalah 430. Jadi macam mana nak cari Wx? Pindahkan sahaja. Jadi kita dapat 430 sin 20 darjah sama dengan Wx. So kita dapatlah 147. Okay. Semua dapat tak 147? Dapat. Okay, good. So dapat 147 Newton. Okay. Jadi kalau Wx pun 147,
Daya geseran pun 147 bermaksud dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Sama je, daya geseran dan daya ke depan dia adalah sama je. Kalau tak bergerak, kosonglah dua-dua. Okey, berdasarkan jawapan anda di C2, terangkan apa yang berlaku kepada pergerakan kuartak itu. Jadi apabila WX 147 tu sama dengan daya geseran yang ke atas tu, yang ni, ada dia, okey, sama dengan yang ni 147. Okey, jadi kuartak turun dengan hal laju yang seragam. Kalau daya geseran kosong, daya yang ke bawah ni pun, daya tujuan ni pun kosong, bermaksud dia bergerak lah. Kalau macam yang ni, daya kiri dan kanan adalah sama, bermaksud dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Jadi, adakah dia mengalami pecutan? Ya, Dia cikgu. alami pecutan tak? Tak kan? Kenapa tak mengalami pecutan? Sebab dia Sebab belakang dia dua sama. sama Sebab daya bersih dia berapa? Kosong. kosong. Yes, daya bersih adalah sifar. Jadi kalau F sifar sama dengan MA, nak cari A, kosong bahagi apa-apa pun dapat kosong lah, betul tak? Betul. Jadi kat sini tiada pecutan. Okey, dia cuma bergerak dengan laju seragam. Okey, kalau dalam keseimbangan daya, ada dua keadaan iaitu objek itu bergerak dengan hal laju yang seragam dan yang kedua, dia adalah tidak bergerak, stationary. Okey, tidak bergerak. Okey, jadi dia dalam keadaan yang seimbang. Okey. So, kita tengok yang ni pula ada dua keadaan. Ini bahagian B. Sebenarnya untuk KSSM, kertas 2 bahagian B ni dia tukar kepada bahagian C sekarang. Okey. Maksudnya dia bagi satu benda, dia suruh kita modify. Biasa kita jumpa dalam bahagian B lah. Yang pilih-pilih-pilih tu kan bahagian C kan, biasa kita jawab. Kita cakap A adalah yang terbaik. Okey. Itu dah jadi bahagian B pula, dia tukar yang itu je. Okey, Raja 11.1 menunjukkan seorang budak lelaki. Okey, jisimnya 40 kg. Dia samalah dua orang ni. Meluncur turun dalam satu terowong luncur yang sama, satu persatu. Ada lagi tak yang nak masuk kelas? Cuba tengok, ada tak yang request lagi? Tak ada Okey, WC adalah komponen berat yang selari dengan cerun. Bermaksud WC ni adalah komponen X kita lah. Okey. Raja 11.1A, budak lelaki itu meluncur turun terowong dalam keadaan pegun apabila terowong diluncurkan 30 darjah. Dan 11.1B, condongnya adalah 17.5. Okey, daya geseran yang bertindak pada budak itu dalam kedua-dua terowong adalah samalah iaitu 120. Okey, so soalan tanya apa? Daya geseran. Yang dah jawab tadilah, daya yang menentang gerakan. Okey, cikgu harap awak dah jawab yang ni. Okey, komponen berat yang selari dengan untuk 11.1A. Kita buat satu-satu Dia suruh kita cari WC. Bermaksud kita nak cari komponen X kita. Okey, jadi macam biasa cikgu kata bentukkan segitiga macam ni. Ni awak panjangkan pun boleh. Bentukkan segitiga. Okay, ini WC, ini adalah WC sebab dia adalah selari. Ini adalah komponen Y. Kita letak WY pun boleh lah. WY. Ini adalah kita punya berat kita W. 90 darjah dan di sini adalah 30 darjah. Okay, kalau cikgu besarkan dia macam ni lah. Okay, ini W kita. Ini WC lah sebab dia selari dengan komponen X. Dan ini adalah WY. 90 darjah, ini 30 darjah. Okay. So macam nak cari WC, kita nak cari opposite kan. Diberi berat budak tu, dia 45 kan? 45 ke 40? 40. 40. Jadi berat dia 400 lah kan? 400 Newton. Jadi nak guna apa ni nak cari WC? Sin. Fine. Ya, sin lah, opposite bahagi dengan hypotenuse. Okey, kalau awak dah macam kita dah biasa jawab, tak perlu nak buat macam ni tau. Terus jawab guna sin. Okey? Sin 30 darjah. Opposite kita adalah WC bahagi dengan hypotenuse kita adalah 400. Okay, so 400 sin 30 darjah sama dengan WC. Dapat berapa dek? WC? 200 Newton. Okay, tengok betul tak?
Yes. Pandainya. Okey, 200 Newton. Okey, jadi dia mesti 200 Newton. Kau? Cikgu, Ya, ada orang accept ke? saya nak tanya boleh? Ada orang request. Tanyalah. Kan W equal to mg kan? Okey, betul. Kalau G tu cikgu guna 10, tapi kalau saya guna 9.81 boleh ke? Boleh. Tapi kan kalau kita buat 10 pun tak ada masalah. Kadang-kadang dia bagi, dia kata gunakan G sebagai sama dengan 10, pakailah 10. Kalau dia kata G sama 9.81, pakailah yang tu. Kalau tak bagi, cikgu rasa better jawab pakai 10, senang. Alright, Tapi thank you. kalau pakai 9.81 pun tak ada masalah. Okay? Okay, cikgu. Alright. Boleh yang tu Okay, jadi kat sini, jawapan dia 200 lah. Jadi pelajar ni dia meluncur ke bawah. Berapa daya paduan dia? Ini arah pertukaran. Jadi berapa daya paduan dia? 80. Yes, pandai. 200 tolak dengan 120, dapat 80 Newton. Jadi nak cari percutan, guna formula apa? F sama dengan MA. Ya, kita guna F sama dengan MA. Ini F ni daya paduan ni tau, jangan awak guna 200. Okay, so dapat 80, jisim ni adalah 40 darab dengan A. Jadi kita akan dapat nilai A lah. Okay. Dapat 2 tak? Dapat. Pandai. Okey, itu untuk Raja 11.1A. Macam mana pula kalau 17.5? Okey, cuba kalau kita kira kalau kita kira, okey nak cari WC. Okey, WC sama dengan apa tadi? 17.400 darab dengan sin 17.5. Dapat berapa? WC kita? Satu 120.28. Okay, maksudnya 120 kurang 120.28. 28. Okay, contohlah macam ni kan awak dapat kan. Jadi maksudnya dia hampir sama dengan daya geseran dia ni. Okay, dia tanya kenapa pelajar itu meluncur turun terowong berkecondongan 30 darjah dan berada dalam keadaan pegun bila sudut kecondongan 17.5. Nampak tak awak dapat berapa ni? Hampir sama dengan 100 darjah. Jadi dia tak bergerak ke bawah. Yes. Okay, tengok. Jadi WC kita lebih kecil daripada daya geseran. Ya ke? Cuba tekan balik kalkulator. Cuba tekan kalkulator lah. Okay. So daya paduan bertindak ataupun daya tak seimbang lah dekat sini. Betul dapat 120.28 ini 120 kan? Okay, so dia dalam keadaan yang maksudnya WC sama dengan daya geseran. Jadi dia dalam keadaan seimbang lah, dia tak meluncur ke bawah lah. Okay, so daya paduan sifar ataupun daya adalah seimbang. Alright. Okay, ini asalnya dalam Cikgu, Amdia? kalau saya kata no moving atau no resultant force. Bukan no resultant force. Resultant force equals 0. Oh, okay. Okay. Alright, yang ni pula dia bagi 4 mesin rumput. Dia tanya yang mana yang boleh memotong apa ni? Memotong rumput dengan berkesat. Okay, ini sudut kecondongan dia, kemudian jisim dia bagi. Ini tolak, ini tarik. Ini sudut dia besar dan dia tolak. Yang ni sudut dia besar tapi dia tarik. Jisim yang ni kecil, jisim yang ni besar. Bilah dia pula, yang ni kecil, yang ni besar. Jadi yang mana yang berkesan untuk memotong rumput dengan banyak? Okey. Mula-mula kita tengok kaedah. Sama ada tolak ataupun tarik. Okey. Kalau nak potong rumput, kita mesti benda tu rumput tu kat bawah kan. Jadi kita nak kena tolak ke nak kena tarik? Dalam Tolak. dalam video sebelum ni pun kita ada bincang pasal mesin rumput kan. Kalau tolak, daya ke bawah dia lebih besar, betul tak? So dia akan potong rumput tu lebih banyak lah.
Okey, jisim dia kena kecil ataupun besar. Okey, saiz bilah dia besar ataupun kecil. Okey, dan sudut dia besar atau kecil. Jangan tulis 20, jangan tulis 35. Okey, kita tengok jawapan dia. Mestilah tolak daya yang besar. Okey, macam mana kita nak buktikan daya yang besar bila kita tolak? Bila kita tolak. Ini adalah daya paduan. Mesti bermula daripada ekor. Cikgu katakan, ini adalah Fx kita. Okey, dan Fy kita ke bawah. Ini Fy. Dan berat kita pun, berat mesin rumput tu pun ke bawah. W sama dengan mg. Jadi Fy sama arah dengan mg. Okey, jadi daya yang besar di bawah dia akan dapat potong rumput dengan banyak lah. Jadi kita perlu menolak. Okay, kalau tarik daya paduan, ekor dia akan jadi Fx. Okey, ini adalah Fy. Daya kita punya berat di bawah, jadi arah yang tak sama. Jadi daya bersih kita akan makin kurang. Jadi dia macam bila kita tolak tu daya dia kecil je. Faham Sudah terangkan banyak kali pasal ni. Okey, jadi jawapannya tolak dan daya yang besar. Okey. Atau awak tulislah komponen Y tambah awak tulis komponen Y tambah dengan berat. Itu pun boleh. Okey. Jisim ni mestilah besar supaya daya ke bawah lebih besar. Okey, jadi komponen Y tu dah lah besar, kita tolak kuat. Kemudian berat dia pun besar, jadi dia lebih stabil dan daya dia akan jadi lebih besar. Daya ke bawah lebih besar. Pisaunya adalah besar, memotong lebih banyak rumput. Okey, sudut antara pemegang adalah besar. Ingat tak yang tadi pelajar dekat terowong tu, yang sudut 30 darjah tu akan memberikan daya yang besar lah. Okey, berbanding dengan yang sudut yang kecil. Jadi kalau sudut antara pemegang besar, okey, daya yang dikenakan pun adalah besar. Jadi kita pilih yang mana? Kita pilih M kerana kita menolak jisim yang besar, pisau yang besar dan sudut antara pemegang yang besar. Kalau exam dia akan bagi markah 1, 2, 3, 4, 5, yang ni 6, okey ni 7, ini dia bagi 8, M. Pilih M ni 9 dan awak tulis semula kenapa kita pilih M ni, ini adalah markah 10. Ini semua 10 markah. Dia boleh faham tak yang ni? Jelas tak? Okey. Pasal daya ke bawah ke atas ni, kalau siapa tak faham tolonglah tanya cepat-cepat sebab topik ni memang dia melibatkan daya yang kalau kita salah arah pun dia akan jadi salah. Okey. Alright, jadi sekian dulu untuk yang 1.2. Kita akan masuk 1.3. Okey. Ada lagi tak yang nak masuk? Sekejap ya. Okey, 46 orang. Kehadiran cikgu ada catat sini Okey, so kita akan tengok ya. Boleh tak saya nak tanya? Boleh. Kalau ada soalan tu dia bagi berat, kita just kena berat je. Tapi ada soalan lain, kita pakai berat dia kena darab dengan 9.81. Macam mana nak tahu dia kena darab 9.81? Keadaan apa yang buat kena macam tu? Oh, ada kadang tu bagi berat. Kadang tu dia tak bagi Dia bagi tapi ada soalan tu dia penjawapan dia kena darab dengan 9.81. Dia ada kaitan dengan graviti. Oh, nanti awak snap kat cikgu. Cikgu tak faham sangat sebenarnya tu. Macam mana tu awak tanya? Nanti awak snap kat cikgu Cikgu terangkan. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi kita teruskan dengan 1.3 keseimbangan daya. Sekejap ya. Okey. Kita tinggal lagi satu subtopik iaitu kekenyalan. Okey. So nampak semua keseimbangan daya.
Okey, standard pembelajaran bagi 1.3 keseimbangan daya. Okey, murid boleh menerangkan maksud daya yang berada dalam keadaan seimbang. Okey, seimbang. Apa benda ni? Sekejap Patah balik. Okey, dalam keadaan seimbang. Tahu? Sekejap. Tak bayar adik-adik. Cari pen. Adik pakai pen ke yang ni? Tak boleh pakai pen pula yang ni. Sekejap tak apalah. Okey. Jadi kita boleh menerangkan maksud daya yang berada dalam keadaan seimbang melakar segitiga daya bagi tiga daya yang berada dalam keseimbangan. Okay, contoh yang ni nampak traffic light ni kan, kenapa dia bertergantung macam ni, tak jatuh ke tak apa? Sebab antara tiga-tiga tali ni berada dalam keseimbangan. Okay, alright, sama juga dengan ni dekat menara berkembar. Kenapa dia tak jatuh benda ni? Ni yang dia menahan kita panggil laluan ni kan. Sebab dia berada dalam keadaan yang seimbang. Sama juga masa video 1.2 ini yang dekat Langkawi tu kan. Kenapa jambatan ni tak jatuh? Jadi sebab daya-daya yang bertindak pada tali ni adalah dalam keadaan yang seimbang. Okay. Alright. Tak boleh guna pen. Okay, ni pun samalah. Awak tengok aksi-aksi dia. Macam mana tak jatuh, pegang satu tangan je. Yang ni pun sama. Kenapa dia angkat tangan macam ni? Yang ni kenapa dia angkat tangan macam ni? Okay. Ini pun sama. Gambar foto menunjukkan seorang penari tarian ngajat berdiri pegun sebentar semasa menari dan dua orang ahli akrobat sedang membuat persembahan. Okay, ini semua dalam keadaan keseimbangan daya lah. Okey, mereka pegun tiada daya paduan yang bertindak ke atasnya, maka daya-daya itu dikatakan dalam keadaan yang seimbang. Okey. Alright. Awak tengok sini. Ini daya ini adalah normal force ataupun daya normal. Kita seimbangkan dengan ini adalah berat. Samalah kita dah belajar sebelum ni. Okey. Kita guna pen lah. Apalah. Okey, so tindak balas normal sama dengan berat buku. Jadi buku tu berada dalam keadaan yang seimbang. Ini pun sama. Okey, daya-daya yang bertindak ke atas buku dan pasu bunga di atas meja. Apakah daya-daya yang bertindak? Jadi ini adalah tindak balas normal, ini adalah berat. Jadi samalah, kalau tak bergerak bermaksud berat pasu bunga dan bunga tu sama dengan berat, sama dengan tindak balas normal. Okey. Alright, so daya paduan adalah sifar lah. 12 tolak 12, kosong. Okay, jadi tidak berlaku kat sini. Tiada pecutan lah di sini. Okay. Okay. Alright, definisi keseimbangan daya. Kita tengok. Daya paduan bertindak ke atas objek adalah sifar. Atas balance dengan bawah. Kanan balance dengan kiri. Jadi 50 tak 50 sifar, 30 tak 30 pun sifar. So samalah. Okey, daya paduannya adalah sifar. Nyatakan dua situasi di mana berlaku keseimbangan daya. Cuba terangkan, cikgu dah cakap tadi. Macam mana nak tahu daya itu adalah seimbang? Apabila daya normal sama dengan berat. Okey lagi? Objek dalam keadaan pegun, cikgu? Ya, dalam keadaan pegun. Lagi? Lagi Laju satu. seragam. Hal laju seragam? Yes, betul. Bergerak dengan hal laju yang seragam. Okey, yang pertama pegun, tak bergerak macam buku atas meja kita. Jadi kat situ berlakunya keseimbangan daya. Dan apabila laju seragam, daya geseran sama dengan daya tujah, bermaksud dalam keadaan yang seimbang. Contoh yang ni lah, katakan daya tujah dia 30, dan ini daya geseran dia pun 30, bermaksud sama. Bila sama, dia bergerak dengan hal laju yang seragam, tiada pecutan. Okey. Ini mengenal pasti daya-daya dan sistem keseimbangan daya. Okey, gantungkan satu spring pada sebuah neraca spring. Okey, berapakah berat? Yang kita bacalah, dia kalau awak pernah guna neraca spring ni,
Dia ada dalam kg dan dalam Newton. Okey, dia gantungkan pemberat. Okey, katakan 3 Newton. Okey, jadi berat dia adalah 3 Newton. Mengapa pemberat tidak jatuh? Pemberat ni, berat dia ni sama dengan, ini adalah tegangan. Dalam ni ada spring. Okey, jadi sama dengan tegangan. Apakah daya-daya pada pemberat berada dalam keadaan keseimbangan? Kalau dah sama, ya, dia berada dalam keseimbangan. Kalau tiba-tiba dia putus, bermaksud berat ni adalah lebih besar daripada tegangan. Okey. Okey. Satu bongkah kayu bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam, ini keyword dia. Apabila ditarik oleh satu daya. Berapakah daya bersih ke atas bongkah itu? Daya bersih halaju seragam. Berapa daya bersih dia? Kosong. Yes, pandai. Sifa. Hubungan antara F dan daya geseran. F yang ni lah, daya geseran. Sama tak? Sama. Sama. Pandai. W dengan R sama tak? Sama. Sama. Adakah daya-daya pada objek yang bergerak dengan laju seragam berada dalam keseimbangan? Ya. Pandai. Okey, teruskan. Okey, ini situasi keseimbangan daya. Okey, dia suruh kita tunjukkan dan label daya-daya yang bertindak atas objek. Kalau macam ni ada dua lah daya. Daya apa yang bertindak pada objek? Mana A dia? Tadi A. Buat yang ni dulu lah, yang D ni dulu. Apa daya yang bertindak ni? Dia dalam keadaan yang bergut. Okey, yang ke bawah ni apa? Berat. Yes. Berat. Yang ke atas ni adalah? Normal force. Pandai, daya normal lah. Okey, yang ni berat. Okey, ini tindak balas normal. Ini berat. Ini adalah tegangan tali sebenarnya. Tegangan. Kalau melibatkan tali ke, spring ke, biasa pakai tali lah kita guna sebagai tegangan. Biasanya simbol untuk tegangan adalah T. Okay, kalau yang ni pula? Yang ni apa ni? Ni atas ni. Normal force. Okay, yang ni? Berat. Berat. Yang belah kanan kita? Daya geseran. Yang belah depan kita? Daya tuja. Yes, pandai. Okay. Seretan pun boleh, okay? Kalau macam ni, kalau seimbang 2 Newton ke kanan, 2 Newton ke kiri, adakah objek ini bergerak? Tak. Ya, tak bergerak. Ini 4 Newton ke kanan, 2 Newton. Dia bergerak ke mana? Ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa Newton? 2 Newton. Sebab apa? Kita ada daya bersih dia. 4 tolak dengan 2. Yes. Okay. Yang ni pula dia kata constant velocity ataupun laju seragam. Jadi seimbang tak? Seimbang. Dia seimbang, pandai. Okay. Alright, yang ni contohlah. Okay. Buku dan kotak alat tulis berada dalam keseimbangan daya. So daya paduan adalah sifar lah sebab W sama dengan R. Okay. Ini pun sama. Soalan biasanya kan bila bagi macam ni, dia minta awak lukis segitiga. Okay. Segitiga, jadi aku nak lukis dekat sini, tak boleh nak guna pula. Cikgu stop sekejap yang ni stop sharing kejap. Cikgu cuba buka lagi sekali Macam conteng tak ada pula dia. Okay, cuba lagi sekali. Oh memang tak boleh lah. Tak apalah, tak boleh pun kita follow je lah Macam conteng tak boleh pula. Alright. Laser pun laser lah. Tak nak laser tak best. Okay. Jadi kat sini dia bagi kat kita. Ini pemberat 150 Newton. T1 ni adalah tegangan tali dan T2 ni pun adalah tegangan tali. Okay. So, macam mana kita nak buat ni? Segitiga dulu. Sekejap apa ni? Fizik 4 SPI. Oh, tak ada 4 SPI. Okay, kita nak buat, kita mesti guna segitiga daya lah. Okay, lukis segitiga daya untuk menunjukkan keseimbangan daya suatu objek yang ditindak oleh 3 daya. Magnitud ketiga-tiga daya diwakili oleh panjang sisi sebuah segitiga
dan dilukis secara berturutan membentuk satu segitiga. Okey. Lah tak best lah tak boleh lukis. Sekejap nak usaha juga. Sabar ya adik-adik. Korang ada kelas apa lepas ni? Bye. Pukul berapa? 11 kan? Ha. Sekejap tak boleh lah, sedih lah macam ni. Sekejap macam mana nak buat? Lah patutlah enable editing. Aduh, ni kurang lah salah ni. Mana dia? Okey, yang ni. Alright. Okay, sekarang dah boleh. Pukul 11 kan? Betul Pukul 11 kan kelas korang? Risau pula kata lajak perahu korang. Alright, kita tengok yang ni. Okay, kita dah boleh dah. Okay, kita buat segitiga. Okay, kita lukis 150 Newton, T2 dan T1. Cikgu suka macam ni tau. Daripada gambar rajah ni, okay, kalau lukis macam ni kan. Okay, ni sama arah dengan mana? Ya Allah. Ni sama arah dengan 150 Newton, betul tak? Betul. Okay, 150 Newton. Ini adalah berat. Okay, dan yang ni cikgu bawa dia ke depan macam ni. Arah dia macam ni. Jadi ini adalah T2. Arah dia sama, nampak tak? Ini adalah T1. Sekarang kita dah membentuk segitiga macam tu. Okay. Alright. Lepas tu apa dia minta lagi kat sini? Kita bentuk segitiga. Nampak? Okay. Alright. T2. Arah masih sama Okay. Itu adalah T1 kita. Okay. Jadi sudut antara 150 dan T1 ialah 30 darjah. Yang ni 30 darjah. Okey. Jadi kita guna trigonometri untuk hitung T1 dan T2. Okey, kita mulakan dengan T1. Okey, macam mana nak cari T1? Ini jadi adjacent. Yes, cos lah kan. Okey, cos 30 darjah. Adjacent kita adalah adjacent pula. Ini adalah hypotenuse, betul tak? Ini hypotenuse, ini opposite, ini akan jadi adjacent. So kita nak pakai yang mana? Adjacent ada. Dan kita nak mencari hypotenuse, kita pakai cos. Cos 30 darjah, cos ca adjacent 150 bagi hypotenuse T1. So T1 kita sama dengan ini pindah, tukar tempat kan? Jadi 150 bahagi dengan cos 30 darjah. Cuba kira dapat berapa T1 dia? 173.205. Okey. Betul tak? Okey. So macam ni lah, betul lah kita buat tadi kan? Nak cari, guna cos pun boleh. Kejap saya tengok balik apa jawapan dia. Mana T1 dia? Kau hilang. T1 kejap. Boleh bagi T2 Okey, tak apa, kita tengok T2. Okey, nak cari T2. Ini menjadi opposite. Okay, kalau jadi opposite so kan, sin kan? Sin 30 darjah. Opposite awak adalah T2 bahagi dengan mana boleh? Nak pakai apa ni? Sekejap, padam balik, kita padam balik semula. Mana? Erase all in. Okey, semula adik-adik. Okey. Ini adalah adjacent. Ini adalah hypotenuse. Ini adalah opposite. Yang diberi adalah adjacent. Okay, so ca ini untuk cari T1. Okay, jadi cos 30 darjah, adjacent kita adalah 150 bahagi dengan hypotenuse kita adalah T1. Jadi nak cari T1 sama dengan
150 bahagi dengan cos 30 darjah. Korang tengok sama tak jawapan dengan bagi dengan sin? Sama tak? Cikgu guna cos yang ni. Cuba tengok. 150 bahagi Dapat 173.21. kalau yang bawah ni, yang ni dia pakai sin Dapat 300 cikgu. 300. Kita buat dah betul dah. T1 adalah hypotenuse. Okey, hypotenuse. Jadi adjacent bahagi dengan hypotenuse, pindah. Pakai macam ni lah. Betul cikgu buat. Okey, tak apa. Tengok T2. T2 kita kena guna adjacent. Yang kita nak cari opposite. Boleh pakai tangent tak? Boleh kan? Okey. Tangent 30 darjah. TOA opposite T2 bahagi adjacent adalah 150. Jadi nak cari T2, ini pindah darab kan? Cuba darab 150 darjah tangent 30 darjah. 50 Newton lah. Apa jawapan dia? 86.60. So pakai tangent, okay? Alright, ni pakai tangent kan nampak? Okay, cik T2. Okay, pakai tangent Okay, yang cikgu rasa pakai cos ni bukan sin ni. Kalau sin, opposite T2 kan? Guna cara kita buat ni, macam mana kita belajar trigonometri masa matematik dulu, applykan dekat sini, okay? Yang penting dalam fizik ni, arah daya semua ni. Yang lain semua awak dah belajar masa menengah rendah, okay? Teruskan dengan yang ni, melakar segitiga daya. Yalah, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Okay, nampak tak? Ini sama dengan ni yes, 150 kan? 150 Newton. So yang ni cikgu panjangkan macam ni. Ini adalah T2. So inilah segitiga kita. Nak panas ni pun boleh. Gitu. Boleh? Okey. Jadi nak cari T1, T2 macam mana? Kalau T1 ini hypotenuse. Ini akan jadi opposite. Ini akan jadi adjacent. So nak pakai apa? Nak cari T1. T1 sama Cos ke cikgu? Kita nak cari hypotenuse dan kita ada apa ni nama dia? Adjacent kan? Adjacent. So, cos 30 darjah. Adjacent kita adalah 150 bahagi dengan hypotenuse kita adalah T1. Maka T1 sama dengan 150 bahagi dengan cos 30 darjah. Dapatlah jawapan T1. Okay, macam mana nak cari T2? Ini jadi opposite dan awak ada adjacent. Kita pakai apa? Tangent. Yes, tangent 30 darjah. Opposite kita adalah T2. Bagi adjacent kita adalah 150. Maka T2 sama dengan 150 darab dengan tangent 30 darjah. Dapatlah T2. Okey, kita tengok. Nampak? Zaz pergi situ. Okey. 150. Okey, T2 di situ. Okey, so pakai cos. Okey. Dapat tak 173.2 tu? dapat. Okey, dan tangent pun samalah kita guna 150 Newton darab dengan tangent 30. Okey. Dapat 86.6 kan? Okey, boleh faham tak konsep dia ni? Cikgu dia tak ambil 3 ke? Dia tak ambil 3 ke apa? Ambil 3 cukup, okey? Tak payahlah kau 6, 8, 7, 8, 9 apa, tak payahlah. Tapi jangan round off, contoh macam ni kan 86.6, awak round off 87. So tak boleh macam tu, okey? Right, macam 86.603 tu tak itu lah. Kalau 86.6777 kan, awak ambil 86.668 pun boleh macam tu. Okey. Ni macam mana pula ni? Okey, so dia macam ni. Ini daya bertindak ke bawah ni adalah berat lah. Ini F2, ini F1. Macam mana kita nak kira? Apa ni dia nak ni? Sebenarnya 3 daya bertindak ke atas pemberat. F1, F2 ke atas tali dan pemberat dan berat pemberat adalah W.
ketiga-tiga daya itu dalam keadaan seimbang. Apakah daya paduan ke atas ketiga-tiga daya? Dan dia suruh kita lukis segitiga daya untuk menunjukkan keseimbangan. Macam mana nak buat tu? Kita guna Dia mencapah macam gini macam mana kita nak buat? kan Dia akan jadi bentuk macam mana? ada macam F2 dengan F1 tu macam tegak dua-dua kat atas and then sama dengan W. Okey, kita tengok sebab arah dia masih sama. Tak kisahlah awak nak gerak ke depan lagi macam ni ke, tak kisah. Okey, kalau macam ni kan, cikgu anjakkan ke depan boleh tak? Macam ni. Bengkok sangat. Kau. Cikgu buat ke sini. Okey, cikgu jadikan dia F2. Boleh tak macam ni? Boleh? Boleh. W ni boleh tak cikgu buat macam ni? Boleh. Sebab dia betul-betul. Maksudnya W macam ni kan boleh kan? Okey. Habis tu ni jadi segitiga macam mana pula? Macam mana kita nak buat tu? Kan dia patutnya nak cari sin, cos, tangent kan kena segitiga bersudut tepat. Okey, so kita tengok dulu ni W. Okey. Ini apa ni? Kat atas ni. Yang ni kan? Satu. Dia macam ni. Dia macam dia selari. Ya Allah, tak selarinya. Okey, ini F1 kita lah. Arah dia sama. Okey. Kemudian F2 dia kat mana? Macam ni jadi cikgu bawa ke sini lah ni. Yang ni kan? Yang ni. Okey. So F2 tu macam tu. Okey. Ada beza ke dengan cikgu lukis dengan yang tu? Sebelah dia. Macam mana? Ada beza ke yang sebelah dekat FBD tu kan figure diagram tu kan cikgu latarkan dengan tangan. Dengan lagi tu cikgu dah siap dah. Ada beza ke dua tu? Maksudnya nak lukis macam maksudnya sini ke macam tu ada beza ke? Atau atas ke macam tu? Boleh, tak ada masalah selagi arah awak tu betul. Okey, tengok kalau cikgu lukis yang ni belah atas ini ke bawah betul? Okey, kemudian yang ni cikgu bawa ke sini. Boleh tak? F2 cikgu, F1 cikgu kat sini, boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau cikgu letak macam ni. Ini jadi F apa ni? F2. F2 cikgu. Jadi cikgu boleh buat yang ini boleh, yang ini boleh, ikut yang ini pun boleh, yang bawah macam ni pun boleh. Suka hati awak. Yang penting apa? Arah ni mesti betul. Kalau kata dia minta kira F2 ke F1 kan, kita boleh lukis segitiga macam ni lah. Sudut tepat. Tengoklah sudut yang diberi. Kalau macam ni sudut yang diberi, ni 60. Okey, jadi macam biasalah guna sin, cos, tangent ke macam tu. Kalau 60 sini dah jadi 30 darjah. Okey, sini pun akan jadi 60 darjah. Ini akan jadi 30 darjah. So mana-mana angle awak nak guna tak ada masalah. Okey. Tapi sekarang dia tak minta kita kirakan F2 ataupun F1 kan. Dia just nak tahu daya paduan sahaja. Macam ni lah. Okey. Okey, macam yang ni. Ini samalah satah condong dan cikgu dah ajar itu. Okey, jadi macam mana nak lakar segitiga? Guna bahagian atas pun boleh, bahagian bawah pun boleh. Kalau bahagian bawah tu awak bawakan panjang lagi ke bawah macam ni. Okey. Gitu. Okey. W. Okey, tu FR, radius seran. Okey, sudut. Macam tu pun boleh, okey? Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni pula. Okey. W kita, F kita, R kita. Nampak? Arah dia tak berubah. Macam tu. Jadilah segitiga macam tu. Ataupun tadi kan cikgu buat dari sini kan? Cikgu buat sini. Cikgu buat macam ni kan? Betul tak? Ini arah atas, ini arah sama dengan F. Ini R, ini adalah F. Sama je. Okey? Tak ada masalah. Okey tak korang yang ni? Boleh? Boleh. Dia sama konsep dengan yang kita belajar sebelum tu lah, daya, leraian daya tu. Okey? So ni membentuk segitiga. Okey, ini pun samalah. Dia bawa ke, yang ni dia bawa ke mana? Ni yang oren ni, yang ni. F ni yang merah ni. Arah dia tetap sama, nampak? Arah tetap sama. Okey, tetap sama. Okey, yang ni pula bingkai gambar.
Okey, yang digantung dengan tali lakar segitiga daya. Ni tali lah, ni tegangan tali. So macam mana kita nak lukis dia punya segitiga? Okey. Kita boleh bawakan dia ke atas macam ni. Maksudnya macam ni lah kan W kita. Okey. So nampak arah sama. Okey. So dalam exam tak boleh dah gerak-gerak macam ni kan. Okay, cikgu ulang balik. Kalau kita nak lukis dekat kertas. Okay. So yang ni ke bawah, buruknya. Tak apalah korang Yang ni cikgu gerakkan ke bawah sini. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Ini theta, ini W. So bentuklah segitiga macam tu. Okay, ataupun awak tanya boleh tak cikgu nak buat arah sini? Kita cuba tengok ni kalau ke atas macam ni. Ini W. Yang ni susah sikit. Patah balik. Anggap cikgu tak cakap apa-apa tadi. Sekejap, semula. Nak padam sekejap, buruk. Ya adik manis. Okay, kalau cikgu nak buat belah sini. Belah sini W ni boleh tak cikgu bawa ke sini? Boleh tak? Boleh. Yang ni kan, boleh tak cikgu nak panjangkan lagi? Panjang bawa ni ke sini. Cikgu panjangkan lagi ke sini. Boleh kan? Jadi macam ni pun boleh. Kita nak buat macam ni kan, nak sambung macam ni. Okey, ni ke bawah. Yang ni cikgu bawa ke sini, jadi macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang ni boleh tak cikgu turunkan ke bawah sini? Yang belah sini, boleh tak? Bawa dia turun sini. Pun boleh, tak ada masalah. Asalkan ni selari. Yang ini selari. Okay. Ini pun selari dengan W. Ini pula selari, bukan selari, maksudnya satu jalan lah dengan yang ini. Okay. So kita tengok sini. Okay, dia bawakan ni. Okay. Alright. So yang ni kan sama macam kita punya yang bahagian bawah ni tadi. Okay. So tak kisahlah mana-mana bahagian you all nak ambil pun boleh. Okay. So W, T, T. Okay. Sudut theta. Okay. Samalah sudut dia. Okay. Macam ni lah gambar, contoh gambar tu kan. Okay. T1, T2 dia. Okay. Alright, ni kontena yang ditarik oleh 2 buah kapal tunda dengan laju seragam. Okey, yang ni kan boleh tak cikgu sambung dekat biru ni? Macam ni. Okey. Ni cikgu sambung. Okey, ini adalah R. Yang ni cikgu letakkan kat atas jadi macam ni. Boleh tak macam tu? Segitiga macam ni. Boleh. Yang ni tak kat bawah boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Alright. Okay, so dia bahagian bawah. So T tu mesti pergi bahagian bawah sini. Kan. Boleh je. Okay, kalau macam ni pula. Okay, macam mana kita nak buat ni? Kalau cikgu anak dia ke atas boleh tak macam ni? Ini W. Ya Allah, hilang pula. Ini W. Yang ni kan, cikgu larikan dia ke atas boleh tak macam ni? Boleh. So dah bentuk segitiga kan? Jadi ni 60 darjah, sini pun 60 darjah. Sudut apa ni nama dia? Selang-seli kan? Kalau sini jadi 30 darjah, sudut bersebelahan. Gitu. Jadi T ni 8. Ni W kita. W kita berapa dia bagi, dan ini adalah P kita di atas. Ini 8. Ini W. W dah tulis dah. Okay. Kalau cikgu nak buat macam ni boleh tak? Ni cikgu panjangkan macam ni. Ini P cikgu tau. Yang ni W ni kan cikgu letak kat sini. Boleh tak? Boleh. Pun boleh. So nak pandang kat sini lah. Okay. Tak ada masalah macam mana pun. Okay. Kalau cikgu buat kat bawah pun boleh. Okay, ni dah sama arah kan? Yang ni cikgu pindahkan ke sini. Boleh tak? Selari tak? Selari. So tak kisah mana-mana pun. Yang selebihnya memang knowledge awak dalam matematik. Okay?
Okay, so tu kira sendirilah. Okay. Okay, settle macam tu. Okay, kalau macam ni macam mana? Sudah 10:30 dah, sekejap Okay, kalau macam ni macam mana nak buat? Dia suruh lukis, dia bagi berat dia, yang ni dia bagi 200. Kalau tarikan dagu kat atas boleh je? Macam mana? Dagu tu panjang kat atas. Boleh, tak ada masalah. Macam ni Macam ni Kan sama kan, panjang kat atas kan? Lepas tu tarikkan So, F1 kat kita sana. bawa yang ni pergi sini kan? F1 ke hujung. Macam mana? Gantikan F1 tu, F2 kekal. Lepas tu tarikan satu line, gantikan F1. F1 ni pergi sini? Sekejap. Macam ni Ya. Boleh. Apa tak boleh? Kalau nak pergi belah sini, kita tarik F2, betul tak? So, kalau nak cari nilai sudut dia, kita buat segitiga macam ni, Dek. Okay, nampak tak? So, agak-agak awak boleh tak kita nak cari F1 dengan F2 dia? Kalau macam ni kan dia membagi dua kan? Kita tengok sini. So, daya kita dah lukis dah. Okay, nampak tu? 200. Ini dia kekalkan F1 tau. Okay, dan ni F2 dia. Dia bawa ke sini. Awak cakap nak ke atas kan? Pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau buat F2 dia maksudnya samalah macam ni. Mesti selari dengan F2 lah, ini F2. Okay. Alright. 70 darjah. Okay. Nampak tak dia buat apa tu kat situ? Ni cara dia nak kira sudut lah sebab dia minta kita cari sudut nanti ni. Okay, so tu 70. Tu 40. Okay. Jadi nak cari F1. Okay, tengok sini. Hukum sin. Okay, nak cari F1 kan? Kita boleh bentukkan macam ni. Ini 90 darjah. Okay, yang ni kalau 70 bermaksud ini 100 Newton, ini 100 Newton, betul tak? Kejap, tengok sini sekejap, nak cari F1. Okay, cuba buat kira F1 ni, kita guna sini 100 Newton. Dapat sama tak? Ya Allah. Sekejap ya adik-adik. Cas bateri sekejap. Bateri sekejap. Dah nak habis. Okay, dah. Semula kita masuk yang kira-kira itu. Sekejap tahu kan kita awak nak masuk kelas kan? Sekejap Okay. Okay, kalau ikut cikgu kan, macam kalau kita dalam sini 70, bila bentukkan segi 3, ini akan menjadi 90, ini akan menjadi okay, ini akan jadi 20 darjah, ya. Okay, ni 70 kan, dia buat cara pengiraan ni tadi kan. Okay, ni 70 darjah. Okay, kemudian boleh tak kalau kita bahagi yang ni jadi 100? Sebab dia sama kan? Dia sama kaki kan? So kalau kita guna ni, kita tengok dapat sama tak dengan jawapan dia bagi tu. Okay, cikgu nak cari F1. F1 ni adalah hypotenuse. Okay, dan kita ada sudut dan kita ada adjacent. So pakai apa? Cos kan? Cos 70 darjah. Ya Allah, benda lah. Okay, cos
cos 70 darjah. Adjacent kita adalah 100 bahagi dengan F1. So F1 sama dengan 100 bahagi dengan cos 70. Cuba kira dapat berapa? Tengok sama tak Cuba kira dapat tak? 100 cos 70 dapat tak 292? Dapat. Sama je kan? So tak kisahlah, cikgu rasa cara ni macam mudah sikit sebab kita dah belajar dalam maths kan. Okay, kalau cari F2 kita, okay, samalah juga ni 90 darjah, ini 100. Okay, jadi nak cari hypotenuse, macam biasalah guna apa ni? Ini sudut 70, ini hypotenuse, ini adalah adjacent. Okay, so korang pakai apa kat sini? Okay, dekat sini okay. F2 hypotenuse, ini adalah adjacent, okay, cos 70 darjah, adjacent awak adalah 100 bahagi dengan F2. So F2 sama dengan 100 bahagi dengan cos 70. Dapat sama tak? Samalah kan? Sebab dia buat sama ni. Nilai dia sama je. Okay. Alright, selesai. Dapat 292 juga. Okay. Dia tengah kira lah tu. Okay. Ada banyak lagi tak ni? Okay, ni berjaya last. Ini 70. Cikgu buat ke sini. Tara, macam ni. Ni F. Yang ni, yang merah tu lah. Macam tu. Ini 90 darjah. So ini ni 30 darjah. Okay. So kita boleh kira lah. Okay. Nampak dia bawa ke situ. Bentuk segitiga. Okay. So ni matematik biasalah. Awak nak cari T, nak cari F. Okay. Yang ni adalah 5 Newton lah yang merah ni. So banyak kali ulang pun sama je bendanya. Okay. Okay, selesai. Yang ni pun sama juga kaedah dia. W. Okay, T. Nampak? Okay. Okay. So, sama je lah. Teorem Pythagoras. Okay. Yang ni pun sama. Okay. Yang kita dah buat sebelum ni. Sekejap, sampai mesej ni. Okay. Okay, ada buat boleh ulang-ulang kali tengok lah benda ni ya. Kan cikgu send YouTube punya link. Okay. Alright, sama je, okay. Banyak now ni dia bagi penyelesaian masalah ni Sama lah ni, ini yang oren ni, yang biru ni lah. Yang merah ni sama dengan T yang warna hijau. Yang biru ni sama dengan yang warna coklat, okay. Sama macam kita selesaikan tadi juga, okay. Bahagi dua macam ni pun boleh, jadi 7.5, 7.5, okay. Tak ada masalah. Okay, latihan ni nanti cikgu akan bagi, okay. Alright. Sekejap. Okay, so cikgu dah terangkan dekat awak pasal keseimbangan daya. Latihan nanti cikgu akan bagi dekat dalam grup lah. Okay, boleh tak semua? Okay, ada yang tak faham ke apa benda ke, boleh PM cikgu tanya lagi, okay? Sebenarnya matematik fizik ni dia cuma ajar macam mana arah daya. Macam mana nak mencari pejutan dengan menggunakan formula. Tapi cara pengiraan dia punya daya apa semua tu menggunakan kaedah matematik. Okey, maksudnya guna sin, cos, tangent, maksudnya pengetahuan awak tentang trigonometri. Okey, jadi cikgu harap awak dapat belajar, tak banyak dapat sikit pun hari ni, dah bersyukur. Jadi cikgu akan bagi link nanti supaya awak boleh ulang-ulang kali tengok. Okey, boleh semua? Okey, jadi terima kasih sebab datang kelas hari ni. Ada masalah apa-apa pun PM je cikgu. Nak PM ke ataupun nak tanya dalam grup pun tak ada masalah, okey? Latihan dalam buku kerja, dalam buku nilam, okey? Siapa yang
belum ambil, kelas SPI ada beberapa orang yang belum ambil, nanti boleh ambil. Okey, awak boleh siapkan muka surat 15, 16, 17. Sebelum muka surat 18 lah, jadi awak siapkan semua. Nanti cikgu akan, kita akan bincang jawapan. Okey? Jawab dulu semua. Okey, kecuali muka surat 18 ke atas lah, sebab kita belum belajar lagi kekenyalan. Okey, terima kasih semua. Terjumpa lagi Okey, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, selamat belajar. Bye cikgu. Okey, bye. Jaga diri tau. Baik. Bye, cikgu. Bye. Alright, Naufal dah masuk kelas pun. Nak Naufal ni. Okay, cikgu. Kau dah insaf ke? Cikgu. Bagus je, dah masuk kelas. Okay, terima kasih semua Cikgu. Saya ada tak faham. Yang mana? Bukan layan daya tu. Okay. Saya confused Yang mana? kalau Atas contoh ke apa? saya confused kalau contoh beban dia pasal kereta sorong tadi. Kan ada beban dia kat atas. Kalau beban dia kat atas, dia punya force tu macam mana saya keliru lah. Beban dia kat atas dengan beban dia kat bawah. Dia soalan yang mana? Ada pasal kereta sorong tadi cikgu bincang tadi. Oh, kita sorong Kita buka kejap kereta sorong Kejap Kereta sorong. Mana kereta sorong? Ikut. Dari yang pasal yang dia tolak tarik tak silap saya. Oh, tolak tarik tu maksudnya awak tak faham kenapa dia tolak, kenapa dia tarik. Macam mana daya tu lebih besar tolak ataupun tarik macam tu Okey, cikgu buat kat sini Sekejap. Okey, sebentar. Okey, Zizi tengok tau. Okey. Kenapa tolak, kenapa tarik? Okey. Macam ni Okey, kalau tolak. Okey, kalau lawan tulisan. Okey, tolak kan? Kita tolak ke bawah macam ni, betul? Okey, tu yang dia punya F lah. Yes, ini daya paduan dia. Cikgu kata nak buat komponen X mesti daripada ekor daripada daripada ekor dari paduan ni. So cikgu buat macam ni lah. Ini Fx cikgu, betul tak? Betul. Dan cikgu buat ke bawah macam ni. Ini akan jadi Fy, betul? Sekejap Sekejap. Baik cikgu. Okey. Lepas tu kan mesin daya dia punya weight dia mesti ke bawah kan, ke arah daya tarikan graviti, betul tak? Jadi daya dia memang ke bawah. Ini kita punya berat mesin. Jadi awak tengok komponen Y dan berat kita, arah dia sama tak daya dia? Sama dengan daya graviti lah. Sama dengan daya graviti. Sebab itulah bila kita tolak, bermaksud daya ke bawah kita ni, daya bersih kita ni kan nak cari, contohnya F sama dengan MA kan. Kalau daya dia sama, kita kena tambah Fy tambah dengan W sama dengan MA. Nampak tak? Daya dia akan jadi lebih besar. Bila besar, kita tolak tu, mesin tu akan memotong rumput dengan banyak lah. Faham tak? Sebab bila kita tolak tu, daya ke bawah tu lebih besar. Contoh kan, berat memotong mesin tu, kereta sorong tu katakan 50 Newton. Kau tolak daya kau 20 Newton. Kena tambah 50 tambah 20 berapa? 70 Newton. Besar, daya tu besar. Jadi dapat memotong dengan lebih baik. Faham tak? Faham. Kalau kita tarik. Okey, ni daya bersih, daya paduan dia. Ekor ni mesti buat Fx kan? Fx dan Fy kita ke atas macam ni, betul tak? Okey. Berat kita ke mana dik? Bawah juga. Faham tak? Berat bertentangan cikgu. Berat dia bertentangan kan? So dia tak bertentangan. Jadi daya bersih dia akan makin kecil. Kalau nak cari F sama dengan MA, daya yang besar mesti dah ada weight kita ni, tolak dengan Fy kita sama dengan MA. Bila kita daya tu tak besar,
Macam mana kita nak memotong rumput dengan banyak? Faham tak? Oh. Faham. Aplikasi ni adalah aplikasi untuk mesin rumput. Macam mana pula kalau beg tolak, beg tarik? Kita nak kena tambahkan daya kat bawah ke ataupun masih daya lebih ringan nak angkat beg? Ringan lah. Kalau awak tolak beg, awak macam kita tolak, jadi berat kita ke bawah tu lebih besar. Jadi susah tak nak tolak? Susah. Kalau kita angkat beg, angkat macam ni, senang tak kita nak tarik? Senang. Kita akan rasa lebih ringan, faham tak? Contoh ni tadi, katakan daya awak ni kan 20. Tambah dengan berat ni katakan 50, awak dapat 70 kan, 70 Newton. Ke bawah. Yang ni pula kalau kita tarik beg, ni 50, tolak 20, kita dapat 30 Newton ke atas. Jadi daya kita dah kurang. Jadi beg tu terasa ringan ke berat? Ringan. Terasa ringan. Nampak tak ada dua konsep yang berbeza? Kalau mesin rumput, kita nak daya yang ke bawah lebih besar supaya dia lebih potong banyak rumput. Kalau beg kita tarik, lebih mudah sebab daya paduan dia menjadi lebih kecil. Faham tak? Contoh ilustrasi lah cikgu kan? Macam tu je. Boleh faham tak ini? Faham cikgu? Kau tak faham lagi, tanya lagi sampai faham. Boleh? Boleh. Alright. Cikgu. Okay, terima kasih semua. Rajinnya bertanya ya. Tadi lama sangat cikgu. Yelah, faham. Okay, bye. Okay, bye cikgu.